Audio Jungle. Allahu Akbar. Terusnya hadis yang ke-12, tajuk diberikan ialah tarku ma la ya'ni wal ishtighalu bima yufid. Tinggalkan benda yang tak penting, yang tak memberi makna, dan sibuk dengan benda-benda yang baik. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Baik, hadis ini Nabi kata apa? Allahumma shalli. Tanda-tanda seorang terbaik Islam dia, sempurna iman dia ialah Islam dia ialah dia akan tinggalkan apa yang tak penting, apa yang tak memberi faedah kepada dia. Sama dengan hadis yang sebelum ni, Allahumma shalli ala Muhammad. Tak mayulibuka idza mada yulibuka. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, selepas daripada terjemah berkenaan Sayyidina Abi Hurairah, Allah SWT cuba cari kataan waladhi ya'ni insan minal umuri, ataupun kata tarkuhu ma la ya'ni, syarah bawah tu, tarkuhu ma la ya'ni, apa makna dia? Ay ma la tata'allafu inayatuhu bihi qawlan kana aw fi'lan. Maksudnya benda-benda yang tak memberi faedah itu ialah benda yang tidak bersangkut paut dengan Allahumma shalli ala Muhammad, kepentingan cakapan ataupun perbuatan dia, benda-benda yang sia-sia. Waladhi ya'ni insan minal umuri, dan benda-benda yang berfaedah, memberi kebaikan kepada manusia ialah ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adihi. Itu sebarang benda yang berkaitan dengan tuntutan hidup dia, baik wasal fi ma'ashihi wa salamatihi, benda-benda yang dia nak berusaha dalam kehidupan dia dan untuk jaga keamanan dan keselamatan dia. Fi ma'ad wa salamati fi ma'adi, maksudnya Allah SWT perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan dia ataupun kesudahannya di akhirat nanti. Itu benda-benda yang penting bagi manusia. Contoh di dunia ni, kalau bab darurati hayati, kita kena ambil pakaian untuk aurat, kita kena ambil pakaian untuk nak hidup. Allah SWT. Fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adi, maksudnya benda-benda atau perkara yang berkaitan dengan kebahagiaan kita dan juga keselamatan kita di akhirat ialah contoh kewajipan kita untuk solat, puasa dan sebagainya. Baik. Dan dalam hadis ni Allah SWT, Nabi SAW semua kita tinggal benda yang tak memberi faedah. Allah SWT itu banyak sibukkan diri kita kepada benda yang nak selamatkan kita daripada api neraka. Allahu Akbar. Wa dhalika yasirun binisbati ila ma la ya'ni, fa idza ittasala al-insan ala ma ya'ni min al-umur sallama min syarrin 'azim wa salamatu min syarrin khairun kathir. Baik, Allahumma shalli alaihi. Benda-benda yang berfaedah ni Allahumma shalli alaihi mudah saja nak buat, mudah saja. Idza tasara al-insan ala ma ya'ni min al-umur, kalau seorang manusia tersebut dia menjaga betul-betul benda-benda yang memberi faedah kepada dia, sallama min syarrin 'azim, dia akan selamat daripada keburukan yang besar. Wassalama min syarri khairun kathir, dan hasil daripada keselamatan kita tu daripada sebarang keburukan banyak sangat dia punya kelebihan. Allahu Akbar. Terus baik, terus waqala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ilaju tarki ma la ya'ni. Ini cara kita nak tinggal benda-benda tak faedah dalam hidup kita. Imam Ghazali ajar macam mana? Cuba. Ilaju tarki ma la ya'ni ay ya'lama anna al-mauta bayna yadayhi wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha wa anna anfasahu ra'su malihi wa anna lisalahu shabakatuhu يقدر على أن يقتبس أي يصطاد بها الحور العين بإهمال الخير. Maknanya Allah SWT, Imam Ghazali ajak kita macam mana kita nak rasakan dalam hidup kita supaya
cari akhirat lebih. Termasuk Imam Ghazali kata ya'lama anna al-mauta baina yadayhi. Kita kena tahu sebenarnya mati hidup kita tu, kematian kita Allah Masuk Samad berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa saja Allah boleh mati lagi. Yang keduanya wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha. Kita kena rasa bahawasanya kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita katakan setiap kalimah. Dan kita kena yakin yang ketiganya wa anna anfasahu ra'su mali. Dan diri kita ni, Allah SWT pun nafas kita ni merupakan modal kita. Hidup kita ni modal kita. Adakah kita nak jalan ke perniagaan yang Allah SWT natijah dari kerugian, ataupun kita dapat keuntungan yang besar di akhirat nanti. Baik, pandai-pandai yang guna modal kita. Ataupun makna lain, Allah SWT dengan modal tersebut dan kita nak buat perniagaan yang baik, yang untungnya baik, ataupun kita nak buat perniagaan yang Allah SWT merosakkan kita dari umat lain. Amalan kita lah, tangan yang sama, kaki yang sama, mulut yang sama, tapi perbuatan boleh berbeza. Tangan yang sama boleh sedekah, tangan yang sama boleh merosakkan orang. Baik, wa anna lisanahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syabakatuhu yaqdiru ala an yaqtanis. Dan kita kena tahu bahawa mulut kita ni ibarat macam jala ataupun pukat. Dengan pukat tersebut kita boleh dapatkan burung, dapatkan ikan. Bukan pukat yang sama lah, pukat burung ni, pukat ikan ni. Maksudnya Allah SWT dengan mulut dah kita boleh dapatkan syurga ataupun neraka. Baik, dalam ni Allah SWT Imam Ghazali kata apa? An yaqtanis, maknanya an yastada biha al-hurul ain. Dengan mulut ni lah kita akan nak memburu bidadari di syurga. Baik, kalau perempuan boleh bidadara, tak tahu lah Allah SWT. Alam pilihan kir, jangan bertanya Allah, Ustaz, perempuan lelaki dapat bidadari, kami dapat Allah. Itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan balas. Yang penting buat amalan elok. Allah SWT. Kalau jadi isteri yang baik, ingat datang pada suami. Allahu Akbar. Khair. Wa qala aidan haddun ma la ya'nika fil kalam. Ni contoh-contoh benar yang tak berfaedah dalam mulut kita. Anta takallama bima law sakatta anhu lam ta'tham wa lam tatadarrar halan wa ma'alan. Baik, bila kamu cakap law sakatta anhu, dan kalau kamu berhenti ataupun diam tak cakap, lam ta'tham wa lam tatadarrar halan wa ma'alan. Kalau kamu cakap ataupun tak cakap, tak memberi sebarang Allah SWT sebarang kemudaratan. Baik, fa innaka bihi yadhi'u zaman. Baik, yang lain pula ialah fa innaka bihi yadhi'u zamanak wa tuhasibu ala ma nataqa bihi lisanuk. Baik, Imam Ghazali pesan supaya kita jangan Allah SWT buang masa kita. Dan kita kena ingat bahawasanya Allah SWT Muhammad, kita ni akan dihitungkan dan akan Allah SWT dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita katakan. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya ada 5 keadaan mulut kita ni bila cakap, biasanya kita akan bertanya benda ni, dan benda ni tak berfaedah pun. Tak berfaedah. Itu 10 tempat dikulikan nimatin fima la ya'ni. 10 tempat kita gunakan kata tersebut pada tempat yang bukan ada faedah dan tak ada faedah. Wa qila inna kulla kalimatin fima la ya'ni yuqifu 'alayha al-'abdu fil akhirah 5 waqfat yaqulu biha hisabuhu wa hawlahu yadubu lahmuhu wa qalbuhu yataqatta'u hasrat. Maksudnya Allah SWT di hari akhirat nanti ada 5 keadaan, 5 tempat kita akan ditanya di akhirat nanti disebabkan kita punya perbuatan kita. Dan 5 tempat tu Allah SWT kita akan duduk lama. Setiap satu checkpoint Allah SWT kita akan duduk lama untuk dihisab. Apa soalan yang nanti di akhirat nanti? Pertamanya, awwaluha an yuqalu lahu lima qulta kalimah kadza. Akhirat nanti
Kita akan ditanya soalan pertama, semua 5 soalan. Soalan pertama ialah kita akan tanya, sebab apa hang kata begitu? Kenapa kamu kata demikian? Kemudian, akanat mimma ya'ni, apa yang kamu kata tersebut adakah memberi faedah kepada kamu? Itu soalan pertama. Yang keduanya, hal nafa'atka idza qultaha, apa yang kamu katakan di dunia hari itu adakah memberi manfaat kepada kamu? Soalan yang ketiga, hal daratka law lam taqulha, kalau kamu tak kata perkataan tersebut adakah kamu dapat mudarat? Allah SWT. Contohnya kalau kita selalu jadi kaki duk maki orang, Allah SWT yang suka duk caci orang, kutuk dan sebagainya. Baik, kita akan ditanya, kenapa kamu kata kutuk orang? Kemudian, adakah kamu kutuk orang tu memberi faedah kepada kamu? Soalan pertama. Yang keduanya, bila kamu kutuk orang, kata orang, adakah memberi manfaat kepada kamu dengan kutukan tersebut? Apa yang kamu dapat? Soalan ketiga, kalau kamu tak kutuk, kalau kamu tak kata ke orang, adakah kamu akan mendapat mudarat daripada mulut kamu yang diam daripada kata ke orang tersebut? Sudah soalan keempat, hal la sakatta farbihta salamata min aqibatiha, alangkah baiknya kalau kamu tak bercakap, kamu diam mulut kamu akan mendapat as-salamata min aqibatiha, kamu akan terselamat daripada mendapat akibat neraka Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang kelima, hal ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Soalan kelima, adakah lebih baiknya kalau kamu tukarkan apa yang kamu cakap tersebut dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil dan juga takbir? Faghanimta thawabaha, dan kamu akan dapat pahala yang banyak daripada ucapan kamu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Maknanya kelima-lima soalan ini nak cerita supaya mulut kita sentiasa berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut kita kena sentiasa jaga supaya tidak kita buat benda-benda yang tak baik, kata orang dan sebagainya. Allah sebarkan fitnah atau syahadatul zur, kita tipu dengan Allah Subhanahu penyaksian kita. Allah Akbar. Tambah-tambah pula keadaan isu semasa yang banyak Ustaz, macam-macam berita. Yang syoknya dulu kesian dan kena, walaupun mereka tu geng perampas, tapi kena amanah juga ada jujur. Kadang nak cerita pasal mereka mula-mula adli masuk nak jadi presiden sementara tu, orang kata tengok terang kan? Asalnya keadaan muslim seorang yang hafal Quran, muslim soleh, tapi tukar kepada presiden sementara baru yang Kristian. Macam-macam Allah SWT. Sebab tu isu keadaan Mesir ni biar kita diam lah. Ya. Terutamanya bahawa ini berlaku apabila Syekhul Azhar terlibat sekali dalam nak solat dia tu ke muslim. Semua diam saja. Kalau Allah kita ni ambil bidang pengajian sini ialah Allah solat politik, siasat dan sebagainya, ataupun bicara kita penganalisis politik, okay, silakan. Tapi sekarang kita ditugaskan untuk nak ngaji medik. Buat saja medik sudah. Saya tak cerita kami apa dia sumpah sudah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alamatu i'radillah 'anil 'abdi ijtihadahu fi ma la ya'ni. Ini maksudnya tanda-tanda Allah Taala dah tak terima seorang hamba tersebut. Apa tanda dia? Ijtihadahu fi ma la ya'ni. Hamba tersebut dia akan sibuk dengan benda-benda yang tak berfaedah kepada dia. Wa rawa Abu Ubaidah 'an al-Hasan radhiyallahu anhu qala من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. Baik. Sayyidina Abu Ubaidah kata bahawa tanda-tanda ataupun alamat-alamat Allah SWT sudah tidak suka kepada seorang hamba, ataupun Allah Ta'ala sudah benci seorang hamba, tak terima dia, an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Allah Ta'ala akan jadikan amalan dia, perbuatan dia semuanya tak faedah. Allahu Akbar. Habis yang banyak sangat. Terus kita baca Allahumma salli ala sayyidina
Ini akhlak ulama. Kita tengok sikit akhlak ulama. Mungkin ada kan nak jaga mulut daripada tanya benda-benda yang tak faedah. Cuba cari waruya anna Hassan ibn Abi Sinan nampak rahimahullah ta'ala marra ala ghurfatin faqal mata buniyat hadhihi thumma aqbala ala nafsihi wa qala ya nafs tas'alina 'amma la ya'nik la u'aqibannaka bi sawmi sanah fasamaha. Allahu akbar. Kita lagi kalau buat diri wali tu kan. Apa yang Sayyidina Hasan kata bang? Satu hari Allah SWT Sayyidina Hasan berjalan dalam satu tempat, kemudian dia nampak ada satu bilik ataupun satu bangunan. Dia pun terlintas dalam hati, dia tanya, bila bangunan ni buat? Bila selepas dia tanya, bila bangunan ni buat? Tanya dekat diri dia sendiri je. Kemudian dia kata apa? Sumpah akbal alamsi. Kemudian dia pun cek, dia pun fikir balik, dia kata, ya nafs, ya nafs, tas'alina amma la ya'nik. Wahai nafsu, wahai diri aku, hang tanya benda yang tak berfaedah. Okey, kalau aku jawab pun Allah SWT, kalau aku tanya bila bangunan ni buat, okey 2 tahun dulu, 3 tahun dulu, apa faedah kamu dapat daripada jawapan tersebut? Maknanya gitu. Kemudian sebabkan dia kata begitu, dia kata la u'atibannaki bi shawmi sana. Aku akan bengkok kamu dengan puasa setahun. Soalan bila kat sisi buat? Ya bila sekarang masih. Aku bukan puasa 2 tahun ataupun 2 hari sebab apa? Bangunan kat sisi atau berapa tingkat. Aku akan puasa setiap tingkat kat sisi tu satu hari puasa. Cuba buat insyaAllah. Boleh barang. Allah kawan-kawan tolong pegang atas orang satu. Bila kawan tanya, mana pen ni yang lawanya? Tanya pasal pen. Apa faedah kalau hantar? Okey, RM2, RM5 kan? Pen ni cantik, apa faedah? Pen sama, pen juga nak terima ilmu. Jadi aku akan ikut kamu puasa sebanyak mana dah buat pen, sebanyak tu lah kamu puasa. Kan gitu. Allah SWT. Baik, itu akhlak ulama nak jaga. Allahu Akbar. Habis kita banyak, bawah tu banyak cerita berkaitan para ulama dan juga Allah SWT menjaga mulut mereka atau perbuatan mereka daripada benda-benda yang tak berfaedah. Habis. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, 3 benda yang boleh kita nak tambahkan kepintaran ataupun kecerdasan otak kita, akal kita. Cuba cari Allah SWT. Wa qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nampak? وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه تعالى 3 تزيد في العقل مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعني. Baik, cara kita nak asah otak kita, nak beri bijak, pandai, cerdik, bukan jawab matematik selalu. Ada dengar Allah akan dengar terbaca lah ataupun kaedah orang Yahudi ajar anak dia daripada kecil. Waktu ibu dia mengandung lagi, ibu dia akan sentiasa buat matematik punya soalan. Bukan buat soalan, jawab soalan matematik. Tapi tak laku beri nak jaga mak teruk. Maknanya bila mak dia mikir, anak pun suruh pening, mesti je lampu. Terus aku rasa jadi jenis tu. Tapi itu cara Yahudi dia ambil lah. Kita ambil cara Imam Syafi'i buat. Imam Syafi'i kata apa? 3 benda yang boleh menambahkan kecerdasan akal. Pertama, yang mujalasatul ulama. Duduk sama dengan ulama selalu. Makna mujalasah ni ialah Allah SWT duduk tu biarlah ada interaksi dengan para ulama. Jangan duduk orang pilih. Boleh juga, tapi duduk dengan ilmu. Mereka kena bertanya kepada mereka. Wa mujalasatus salihin. Duduk dengan orang para soleh. Gitu. Antum sini alhamdulillah dekat dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha warḍah. Bila Sayyidah Zainab duduk dekat Sayyidah Zainab, ramai yang salihin di situ. Duduk dengan mereka, baca Quran dengan mereka. InsyaAllah dia akan tambah mereka Allah SWT kita akan watarkul kalam fima la ya'ni. Kita tinggalkan percakapan Allah SWT cakap-cakap yang mana tak memberi faedah kepada kita. Tapi janganlah sampai terlalu sangat. Kawan kata, Allah SWT bil kalam bila nak main bulan ni atas al-mala ta'amik. Hantarnya benda yang tak berfaedah. Apa salahnya kalau main isu rusak pun apa masalah? Tak membeli mudarat kita orang tahu tak tahu. Jadi saja. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini satu karamah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bila mana mulut dia jaga. Contoh bawah tu, selepas tu waqala ba'duhum marra Ibrahimul Khalil salawatullahi wa salamuhu alaihi fara'a 'abdan fil hawa muta'abbidan, subhanallah, faqala liman intaha hadhihi manzilah min Allah. Suatu hari Sayyidina Ibrahim alaihissalam berjalan, kemudian dia nampak seorang hamba Allah Ta'ala duduk terapung atas udara, tengah duduk semayang, duduk atas semayang cikir sebagainya. Dia pun heran dia tu bukan terbang tu, dia nak tanya macam mana dia dapat terbang tu. Kemudian Sayyidina Ibrahim kata, bimanil tahadil mazilah, macam mana boleh dapat kemuliaan sampai tahap ni, sampai duduk terapung atas. Qala bi amrin yasir, dia kata mudah je buat. Baik, fatantu nafsi ay mana'tuha 'anil dunya. Dia kata aku larang, aku haramkan diri aku untuk nak ambil dunia, untuk nak sibuk dengan dunia. Wala atakallam fi ma la ya'ni, dan aku takkan cakap benda yang tak memberi faedah pada aku. Wala khawtu fi ma amarani rabbi fa'amiltu bi. Aku tengok kepada benda yang Allah suruh aku tengok seharian. Kemudian aku beramal dengan apa yang Allah suruh. Wa fi ma nahani anhu fantahaitu. Apa yang Allah larang aku buat, aku tinggalkan. Fa ana in sa'altuhu a'tani wa in da'awtuhu ajabani. Dengan sebab aku buat tadi ni, bila aku minta dia kepada Allah Taala, fa'atani, Allah Taala akan berikan kepada aku. Wa in da'awtuhu ajabani. Kalau aku pohon doa kepada Allah, dia akan stajab doa. Wa in aqsamtu alaihi, kalau aku bersumpah untuk dapat sesuatu, abarra qismi, Allah Ta'ala akan tunaikan sumpah aku. Sa'altuhu an yaskunani al-hawa'a fa'askanani. Yakin dia bila terbang atas hawa ataupun atas udara tu, Allah SWT, sebab dia kata aku minta Tuhan supaya dudukkan aku, tempatkan aku di atas udara. Kemudian Allah Ta'ala tunaikan dia punya doa dia. Duduk atas udara, senang, tak ada sibuk dengan orang lain. Duduk bawah lagi dalam traffic light, tiba-tiba khidmat lalu atas blok, takut kepada terbang lalu juga kan. Baik, itulah. InsyaAllah tinggal kalam semua lepas ni doa. Ada satu kisah Allah SWT, seorang perempuan tak cakap dalam masa 40 tahun kecuali dengan ayat Quran saja. Sehingga kan kalau tanya soalan, dia akan jawab dengan ayat Quran. Betul Allah SWT jawapan tersebut, kenal dengan soalan. Lupa lah. Cari dalam kitab ni Allah SWT yang saya boleh tulis pada nama kitab tu.